Assalamualaikum. Ustaz sebentar ya, Kak Syeda pergi FB Live dulu kejap ya. Ya, saya tak tahu saya punya komputer tiba-tiba slow gila. Tu okey ke tak tu? Harap-harap okey lah. Okey kejap ya, kejap. Kita sampai mana ya? 14? Kak Syeda cakap 16. 16. Oh, 16. Kita dah settle semua bab recording. So Kak Syeda pun dah buka majlis. Dengan itu Kak Syeda serahkan pada Ustaz untuk kita sambung sesi seterusnya. Hari tu Ustaz cakap nak sambung pada perkataan subhanak tu yang kita bagi pada 16 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-16, walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan kita nak lihat pada perkataan subhan dekat situ. Subhan ni adalah kalimah tasbih dan padanya ada unsur kesegeraan. Kita kena cepat-cepat buat, bersegera untuk buat, bersegera untuk membesarkan, menyucikan nama Allah. Dan lazimnya bila dikata bersegera menyucikan nama Allah, dah tentu ada unsur-unsur lain, unsur-unsur yang merendahkan, atau ada ayat-ayat yang menyebut merendahkan ataupun menghina nama-nama Allah. Jadi kalau kita tengok, selalunya perbuatan syirik yang merujuk kepada penghinaan ataupun sebarang perkataan yang tak patut disebut kepada Allah, kan, dia melibatkan perkataan dan perbuatan syirik. Tapi kalau kita tengok dalam ayat 16 tu, subhanaka tu dia dekat tengah-tengah, dan perkataan sebelumnya kita tak jumpa tanda-tanda perbuatan syirik. Sama juga pada ayat 17, ayat selepas, dia tak ada tanda-tanda perbuatan syirik. Lalu kita boleh ambil manfaat daripada perkataan subhanaka itu, bahawa perkataan yang keluar dari mulut kita, kan, perkataan-perkataan yang tidak layak untuk kita sebut, tidak layak untuk kita ulas, itu juga merupakan bentuk pelanggaran yang di-weightage macam kita buat perkara syirik. Satu Allah kata subhanaka, maha suci engkau.
Kerana perkataan yang kita ungkap itu melibatkan orang lain. Manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Sebab bila disuruh untuk bertasbih ni, dia menandakan perkara itu besar. Tak selalu tasbih itu untuk syirik, untuk menolak syirik. Sekarang ni digunakan untuk tuduhan-tuduhan zina. Itu nak menunjukkan weightage, beratnya tu. Berat benda tu. So, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak pictureize, nak supaya kita bayangkan benda ni Allah sangat Allah anggap sebagai sangat berat, sangat besar. Lalu selagi mana Allah tidak gambarkan betapa beratnya benda ni, kita tak nampak. Bagi kita senang je, wa huwa indallahi azim tu. Kan sebelum tu kita anggap benda tu hayyinan, ringan. Tapi bagaimana Allah anggap benda tu berat sehingga perbuatan-perbuatan ini dia sama level seperti mana orang yang melakukan perbuatan syirik. Hanya dengan diwakili perkataan subhanaka. So hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar. Dusta yang besar. Kita sangat takut kalau perilaku kita membawa kepada syirik. Tapi rupanya daripada perkataan-perkataan yang kita anggap ringan, dia punya timbangan beratnya itu di sisi Allah seperti mana orang-orang yang mengungkapkan kata-kata syirik. Kemudian ayat 17, ya'izukumullah. Ya'izukumullah. Allah memperingatkan kamu. Wa'aza kan nasihat. Wa'aza kan nasihat. So, kalau Kak Syida nasihat saya, apa intention Kak Syida sebenarnya? Atau Kak Liza nasihat saya, apa sebenarnya yang Kak Liza cuba buat, cuba tunjukkan? Bila sebut tentang nasihat ni, sebenarnya dia datang dalam bentuk macam mana? Apa idea di belakang orang yang bagi nasihat? Nak kita jadi lebih baik, okey, lagi? Kan, nasihat. Supaya lebih berhati-hati, Ustaz. Supaya lebih berhati-hati. Sebab sayang, okey. Nasihat, kenapa kita nasihat anak kita? Sebab kita nak dia berubah, Ustaz. Nak dia berubah. Kenapa jiran kita nasihat anak kita? Tak nak masuk neraka, Ustaz. Tak nak masuk neraka. Okey. Lagi? Kenapa kita nasihat anak jiran kita? Sedangkan dia anak orang lain. Kita pernah ke nasihat anak jiran kita? Concern, Ustaz. Concern, okey. Nasihat yang menuju kepada amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Tujuannya tu tak ulang kesilapan yang sama. Okey, katalah saya nasihatkan anak Kak Syida. Okey, saya nasihatkan anak Kak Syida. Kak Syida sedang lalu, nampak saya sedang nasihatkan anak dia. Apa Kak Syida rasa? Ustaz, siapa nak nasihatkan anak saya? Kalau hubungan tu tak rapat, kita tak akan simply bagi nasihat pada orang. Kan, kalau hubungan tu tak rapat, kita tak akan simply bagi nasihat pada orang. Dia ada beza teguran dan nasihat. Kalau kita lalu dekat simpang, nampak anak muda sedang isap rokok, pakai baju Melayu, azan sedang dilaungkan, kita akan kata, jom. Tu azan dah dilaungkan. Sudahlah tu merokok, jom kita pergi. Itu teguran, bukan nasihat. Nasihat bila kita ada repo dengan orang tu.
Kita nak dia jadi baik. Ya, kalau zaman dulu tegur tu, okey je, tapi sekarang boleh jadi gaduh. Tapi nasihat dia lebih akrab, lebih dekat, dah ada connection. So, bila Allah kata, Ya'izukumullah, Allah sedang bagi tahu antara kita dan Allah, antara sahabat dan Allah, antara orang beriman dan Allah, sudah ada hubungan yang amat rapat, akrab dan dekat. Allah datang macam kawan datang. Ni aku bagi nasihat ni. So dengan sebut Ya'izukumullah itu sebenarnya Allah nak kita rasa Allah tu dekat dengan kita. Allah tu rapat dengan kita. Allah ada dan nak bagi peringatan. Begitu Allah sangat ambil berat pada orang beriman ni. Begitu Allah sangat concern pada kita. Supaya kita tidak salah langkah. Ini bukan salah langkah. Supaya kita tidak mudah sedap hembus mulut kita. Dan nasihat ni diberikan kadang setelah kita buat berulang kali. Kan setelah diberi banyak peringatan, kita tak nampak juga. Lalu Allah Himself kata, aku beri engkau nasihat. Supaya jangan kita buat lagi perkara yang sama sampai bila-bila. Kadang-kala, the moment kita dapat nasihat tu, tak perlu panjang pun. Dengan intonasinya, dengan ayat-ayatnya itu, menjadikan kita akan ingat sampai bila-bila. Sebab nasihat bukan dalam bentuk herdik. Bukan leteran panjang. Tak. Dia akan menjadikan kita ingat sampai bila-bila. Allah kata, Ya'izukumullah. Ya'izu, fi'il apa? Fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari'. Allah sentiasa lah maknanya. Sentiasa memperhatikan kita. Allah tidak putus harap untuk sentiasa bagi nasihat pada orang beriman. Sebab Allah tahu lambat laun kita akan lalui ayat ni. Manusia akan ada yang belajar tentang ayat ni. Lambat laun kita akan sedar dan akan berusaha untuk berubah. Begitu peluang yang Allah bagi. Dan Allah kata apa? Anta'udu limithlihi abadah. Dahlah, jangan lagi ulang benda ni selama-lamanya. In kuntum mu'minin. Kalau kau benar-benar percaya, kalau kau benar-benar beriman. Kalau di atas tadi ayat-ayatnya keras. Azah butanun azim. Sebelum tu lagi tentang wahwa indallahi azim. Sebelum tu lagi fima afattum fihi azabun azim. Sebelum tu faulaika indallahi humul kadhibun. Semuanya keras. Dan pada ayat 17 Allah recap. Allah tarik dan pujuk hati kita. Kam, didatangkan ayat ini untuk Allah beri nasihat padamu. Ini bukan Rasulullah bagi nasihat. Ini bukan mak bapak kita bagi nasihat. Ini Allah yang bagi nasihat. Sebab Allah tahu hati orang-orang beriman ini sangat mudah dibentuk dan dilentur. Hatinya sangat fragile. Hatinya ada bibit-bibit keimanan itu. Hatinya sudah ada rasa cinta. Memadai orang beriman ini, Allah kata, mari aku berikan nasihat. Lain. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Jika kita benar-benar nak jaga hukum yang Allah telah tetapkan. Sebab sebenarnya di sisi Allah boleh saja mengambil pendekatan tidak kisah. Tak mengapa. Dia orang tak nak berubah. Tunggu masuk neraka je lah.
Boleh je Allah ambil pendekatan macam tu. Tanpa perlu diberikan apa-apa peraturan, dibiarkan manusia hidup sesuka hatinya, dan nanti di akhirat, okey, korang tak nak ikut, masuk neraka. Tanpa perlu sebut tentang aku nasihatkanmu. Tak, boleh je. Tetapi Allah memilih untuk bersungguh-sungguh, out of his way, bersungguh-sungguh untuk beri peringatan dalam bentuk cara keras dan cara lembut. Sebab ada orang yang diberi cara keras, dia tak, he didn't budge. Dia tidak tergerak pun. Tapi bila dilayan dengan lembut, maka hatinya mencair. Ada orang dilayan dengan lembut, dia tak memberi apa-apa kesan. Tapi bila diberi peringatan, dijerkah sekali, baru dia terjaga. Begitu konsep dan cara Quran itu didatangkan. Kalau tengok perhati, nasihat daripada Allah ni start daripada ayat berapa? 11. Setiap satunya kan keras, kasar, neraka disebut dekat situ, berat, azim, kazib, ayat keras. Berapa banyak? Berkali-kali. So kadang kalau orang-orang yang keras ni perlu dipukul, dipalu berkali-kali hatinya. Tapi untuk orang yang lembut, cukup satu ayat. Kan Kak Liza dah cari tisu dah. Berapa-berapa cari tisu. Orang yang hatinya lembut ni cukup satu ayat. Tak perlu berkali-kali diulang peringatan lembut dan halus ni. Sebab satu ayat halus dan lembut sudah cukup menyentuh hati kita. Wow. Kemudian ayat 18. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan begitulah bentuk Allah menerangkan, menjelaskan tanda-tanda dia, ayat-ayat dia, peraturan-peraturan dia, undang-undang dia, supaya manusia boleh mengurus hidup dia. Sebab kalau kita tak dapat bentuk ayat-ayat begini, nasihat-nasihat macam ni, kita boleh jumpa kepada surah-surah yang lain nasihat macam ni? Tak, hanya dalam surah Nur je. Kita tak jumpa dalam surah Baqarah, tak jumpa Ali Imran, tak. Hanya dalam surah Baqarah, hanya dalam surah Nur. Sebab surah-surah yang lain, Allah datangkan dalam bentuk mungkin teguran untuk Yahudi, lalu kita tak rasa apa-apa. Allah datangkan dalam bentuk, cerita kaum Nuh, kita tak rasa apa-apa. Tapi ini berlaku peristiwa ini kepada para sahabat, orang yang dekat sezaman dengan kita. Maksudnya sezaman dengan, senabi dengan kita. So Allah kata begitulah kami datangkan ayat-ayat ini supaya kamu rasa terpukul. Sebab kalau kita tak dapat nasihat macam ni, maka kita tak tahu cara bagaimana kita boleh kekalkan keharmonian sesama kita. Dan hanya melalui contoh semacam ini, kita dapat belajar sangat banyak kebaikan dalam undang-undang yang Allah beri. Dan itu semua untuk kita. So Allah tahu kejadian dan sikap kita. Allah nak kita hidup tanpa kacau bilau. Allah nak kalau boleh nama baik kita sentiasa terpelihara. Terpelihara. Oleh itu, jagalah maruah orang lain. Dan Allah kata, Wallahu alimun hakim. So, dengan nasihat-nasihat itu, maka kita melihat, kita mengenal nama Allah Alim dan Hakim itu dari dimensi baru. Apa dimensinya? Bila Allah beri undang-undang, Allah kata dia tahu apa yang berlaku.
Bila Allah suruh kita jaga mulut, Allah tahu apa risiko-risiko yang berlaku. Dan maha bijaksana Allah. Perkara ini dihadap oleh keluarga Nabi. Saya tak dapat gambarkan bagaimana kalau bukan keluarga Nabi yang melalui peristiwa ini. Sebab kalau kita baca sejarah je tu kan, antara option yang Nabi ditawarkan, antara option yang Nabi dapat ialah ceraikan. Antara option yang Nabi dapat ialah ceraikan. Pernah tak kita saja-saja buat kajian, ialah dah tak ada buat apa-apa dekat rumah kan? Saja-saja buat kajian, pergi jumpa Mahkamah Syariah, minta data dan fakta daripada Mahkamah Syariah. Berapa peratus isteri yang diceraikan kerana suami dengar hearsay. Suami dengar dari pihak ketiga tentang hearsay isteri dia. Kan? Berapa banyak keluarga yang goncang. Kena bunuh pun ada. Itu dengar hearsay je. Begitu. So, wallahu alimun hakim. Allah sangat tahu dan sangat bijaksana menurunkan bentuk prevention yang semacam ini. Okey, kemudian innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Di atas ada beberapa golongan, ini golongan yang seterusnya. Golongan yang seterusnya ini yang ada autoriti, yang ada keupayaan, yang ada kuasa untuk menyebarluaskan berita. Untuk menyebarluaskan berita. Ada grup manusia yang suka supaya perbuatan-perbuatan keji ini diviralkan dalam kalangan orang beriman. Ini untuk orang yang suka share. So, kita sudah berubah belum? Okey, Kak. So, kita dah apa? Dah berubah belum? Untuk pastikan berita itu mati di tangan kita. Ini adalah sifat orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu, dia tak tahu. Ialah orang beriman ni, dia punya sangka baik tu sangat tinggi. Dia kan tak tahu benda tu baik ke buruk. Dia cuma nak share without any ill intention. Niat dia baik, dia cuma nak orang lain tahu. Tapi rupanya Allah kata berpada-pada. Kerana ada orang yang suka fahishah ni. Dia suka benda-benda yang apa? Fahishah ni perkara-perkara yang boleh menimbulkan syahwat. Itu fahishah. Pernah dengar ayat tentang zina? Kan la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini fahishah. Fahsyah adalah perkara-perkara yang yang dibuat di bawah kelambu. Dan kalau orang tahu, kita malu. Fahishah perkara-perkara antara suami isteri. Dan kalau orang lain tahu, kita malu. Itu fahishah. Kan kita kadang macam mana?
dia ada dua subjek. Pertama, dia suka sebarkan. Yang kedua, perkara yang disebarkan tu adalah fahisyah. Perkara yang shameless thing. Benda-benda yang tak tahu malu. Tu fahisyah ni. Shameless thing. So, ada juga dalam bentuk begini, tuan-puan. Orang-orang yang suka bergurau double meaning. Ini termasuk. Dia asal dia nak bergurau je, mesti benda-benda yang dalam kait. Double meaning. Yang nak menaikkan nafsu. Asal bergurau je, mesti gurau tu tentang kahwin dua, kahwin lagi. Ya, kadang saya pun terlepas juga bergurau macam tu. Tapi benda tu kalau selalu dibuat, dia akan jadi sangat tak wajar dan sangat tak patut. Kan tentang gurau malam Jumaat. Tu innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Dan benda tu berlaku dalam kalangan orang beriman. Why? Sebab dia tak selesa melihat orang beriman ini hatinya tulus mulus. Sebab orang beriman ini dia ada satu nilai yang syaitan suka nak robek. Apa dia? Nerd. Entah, saya pun tak tahu apa dia istilah. Tapi istilah dia apa ya? Hati yang suci tu. Hati yang suci. Kejap saya nak bawa contoh Nabi Yusuf digoda. Nabi Yusuf digoda. Antara lain kenapa wanita daripada Mesir tu suka pada Nabi Yusuf. Ya. Kenapa Nabi Yusuf digoda? Kerana teruna Yusuf tu. Kan kita kan contoh lain macam ni lah. Kalau dalam penjawat awam ni, dia ada orang baru yang masuk kerja dan ada orang lama. Suci tu, suci. Benda yang suci tu. Dia nak robek tu. Syaitan suka untuk hasut manusia lain yang lebih berpengalaman. Kau robek kesucian dia. Waja'at sayyaratun. Hamma biha kadzalika linasrifa mimma wastabaqal bab. Yes, dekat sini. Kenapa wanita ni menggoda Yusuf? Sebab dia tak tahan dengan kesucian Yusuf tu. Nampak polos dia tu. Sebab dia dah rosak, dia rasa irritating kalau orang lain kelihatan lebih baik dari dia. So dia nak rosakkan juga orang tu. Dan inilah benda yang berlaku. Ada orang yang suka menyebarkan benda-benda yang merosakkan ini dalam kalangan orang beriman. Dan Allah kata lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Kalau macam anak-anak kita, kan, dia hafal Quran, balik rumah hatinya suci bersih, bergaul dengan kawan-kawan lama dia, kawan-kawan lama akan hasut. Kau ni macam malaikat lah, chill sikit lah. Benda chill sikit tu yang dia suka nak buat. Syaitan akan tarik sendiri. Kalau dalam bi'ah menghafal Quran lain, bila berada dekat rumah lain, tu. Yes, bukan selalu, sekali-sekala je. Kesucian tu yang suka dirobek. So kerana kesucian tu perlu dipertahankan, maka syaitan dengan idea melalui media
melalui hiburan, melalui yang namanya ini seni, akan cuba sedaya upaya mendatangkan perkara-perkara fahisyah, terutamanya dalam rumah orang beriman. Fahisyah, shameless, benda-benda yang memalukan. Kalau kita rujuk surah A'raf, cerita Nabi Adam makan buah dari pohon yang dilarang. Syaitan sebenarnya matlamat utamanya bukanlah supaya Adam dan Hawa makan daripada buah tu. Tak. Itu adalah jalan sahaja. Matlamat utama syaitan ialah supaya aurat Adam dan Hawa terbuka. Ya, dia punya ayat mana? Min khalfihim qala khruj. Yes, ni. Fawaswasa lahu syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan menghasut mereka berdua supaya, ini mereka punya intention, liyubdiya, supaya ia menampakkan kepada mereka, sesama mereka, akan aurat masing-masing yang selama ini tertutup. Dia nak buka aurat tu je. Sebab bila aurat nampak, dia akan trigger sesuatu. Dia akan membangkitkan rasa keinginan membuat-buat. Mata yang sekali terlihat, kita tak boleh nak cancel it. Kita tak boleh nak unsee it. Walaupun dalam bentuk seimbas macam tu je. Mata kita akan cepat tangkap, record, dan kita takkan boleh lupakan dah. So, bila orang kata, alah, pakai skirt je kot. Alah, ni belah sikit je kat sini. Sehingga kita kata apa? Belahan dada. Belah sikit je, bukan apa pun. Yang cipta kita lebih tahu tentang kita berbanding kemampuan kita untuk tahu tentang diri kita. Sebab tu Allah arahkan, labuhkan tudungmu. Kerana benda kecil itu, syaitan akan boleh manipulate, boleh hasut. Dan benda ni yang Allah tak nak tersebar dalam masyarakat. Fahisyah. Antasyi'al fahisyah. Wow. Jangan suka-suka forward. Sebab bahaya dan kesan buruk pada masyarakat itu yang kita tak tahu. Kemudian, dimensi seterusnya, bila kita rajin forward, dia akan akan berlaku exchange dalam masyarakat. Kan pertukaran. Perbuatan-perbuatan keji itu akan disebarkan ke serata alam. Kali pertama kita lihat, kita akan rasa jijik, tak suka. Tapi kalau dia berterusan, seminggu, sebulan, setahun, akhirnya kita akan nampak benda tu biasa. Biasa dah aku tengok dalam WhatsApp, biasa dah aku tengok dalam Facebook. Biasa. Bila dia menjadi perkara biasa, maka adakah kita nampak benda tu buruk? Apa nak kisah, semua orang buat. Kau jangan sibuk hal aku, boleh tak? Kita sudah tak nampak benda tu buruk. Dia dah jadi normalisasi.
kita sedang membantu merosakkan masyarakat. Kita tak sedar kan? Tak sedar. Tak perasan? Ya, tak perasan. Kita sebenarnya sedang membantu merosakkan akhlak masyarakat. So, kita encourage mereka buat benda tu. Kita encourage masyarakat bercakap tentang benda tu. Malah kita encourage orang dia menjadi buah mulut. Lebih-lebih lagi zaman 5G. Sekarang ada yang lebih laju daripada 5G. Semalam saya dengar tentang dual network. Ya, dua rangkaian. Dual network. Kalau satu rangkaian boleh provide selaju 5G, bayangkan kalau dia dua. Mereka tak akan sebut dah 10G, tak. Dia akan sebut dual network. Dari sudut keilmuan, kan orang yang mempunyai ilmu, alat-alat semacam 5G, dual network ni, mereka boleh guna mereka boleh guna untuk kebaikan manusia sejagat. Contohnya, apa bestnya ada 5G ni Ustaz? Tak ada kaitan dengan saya pun. Diorang tak sebut 5G. Macam ni lah tuan-puan. Seorang doktor pakar di Sabah, bila dia dengan kepakaran dia, pakar tulang lah misal kata, dia diminta untuk buat pembedahan tulang di Pulau Pinang. So, doktor tu perlu diterbangkan dari Sabah ke Pulau Pinang untuk buat prosedur tu. Dengan 5G, dia daripada Sabah, dia boleh operate komputer dekat Sabah. Maka ada komputer dekat Pulau Pinang boleh bergerak ikut DP instruction, bergerak real time untuk buat operasi yang sama. Itu yang China sedang bangunkan. Maka lombong-lombong dekat China sekarang ini, mereka guna 5G untuk menurunkan risiko pelombong mati, sesak nafas. Dia guna robot je untuk melombong. Sebab bandwidth tu dah luas, dah lebar, dah besar, talian semakin laju, arahan tu boleh diberi real time, tanpa tersekat-sekat. Itu dari sudut baiknya. Yang tak baik, dia boleh hantar drone peninjau, siap ada kamera infrared, dan apa jenis kamera, dia boleh X-ray, hantar drone daripada beribu kilometer dekat atas sana untuk tengok apa isi kandungan rumah kita. Dia kawal daripada US, hantar drone ke Malaysia, dia nampak apa isi kandungan dekat dalam rumah kita. Anak kita tak tutup aurat, kita tengah mandi. Kalau live interaction, yang itu sidang video. Maksudnya, ada orang yang tengok dan dia bagi nasihat. Okey, kena buat begini, kena buat macam ni. Tapi sekarang ni, pesakit tu dalam bilik, dibantu dengan robot, orang dari Jerman yang sedang operate. Dia daripada tempat lain, dia sedang operate. Benda nak mudah faham, kita tengok Terminator. Salvation tu, Terminator. Benda tentang AI ni. Tentang teknologi-teknologi yang baru ni. Tentang automation, tentang robotik. Wih, menakutkan. Tapi begitulah. Kalau dengan ilmu itu boleh bawa kebaikan, dengan ilmu juga orang boleh bawa keburukan.
Sebab tu bila malaikat tanya pada Allah waktu penciptaan Adam, diorang, kami kan bertasbih padamu. Kenapa diorang yang dihantar ke bumi? Kami kan bertasbih padamu. Allah kata tentang ilmu kan, wa'allama Adamal asma. Allah lengkapkan Adam dengan ilmu. Tapi bila cerita itu berlanjutan, kita tahu bahawa dengan ilmu sahaja belum cukup untuk menjadikan kita patuh dan taat pada perintah. Dia kena ada iman. Untuk jauhkan daripada godaan. Tu. So innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim. Mereka dapat azab yang pedih. So kalau fahisyah, berita tentang fahisyah tu perlu dihalang, bila kita mengambil pendekatan macam zina, maka fahisyah ini dia perlu dihalang dan apa jua perkara yang membawa kepadanya. Kalau fahisyah macam zina tu perlu dihalang dalam bentuk la taqrabu, apa saja perkara yang membawa kepadanya perlu dihalang. Sebab tu termasuk gurau-gurau 18SX, kan anak-anak kita perlu dijaga auratnya, iklan-iklan di TV, semua yang membawa kepada fahisyah perlu dicegah dan dihalang. Tapi bila kita tak faham, maka masyarakat akan kritik. Engkau ni asyik nak tegur aurat. Ada benda lain ke? Aurat tu antara dia dengan Tuhan lah. Nampak tak bila kita tak faham apa yang perlu dihalang ni? Dia daripada sekecil aurat tu perlu ditegur. Ikhtilat hubungan lelaki perempuan tu perlu ditegur apa saja yang membawa kepadanya. Kan berkapal-kapal, bercinta ni, itu perlu ditegur. Sebab bahayanya itu kita tak nampak. Bahaya ni kita tak nampak. Bayangkan tuan-puan, kita boleh beri beri semacam public awareness berkaitan dengan mercury. Public awareness berkaitan dengan mercury. Mercury ini satu bahan di alam ini yang boleh bawa keburukan untuk tubuh badan kita slowly. Kalau dalam jumlah yang banyak kita boleh mati. Tapi jumlah yang berdikit-dikit lama-lama akan merosakkan, terutamanya menghasilkan sel-sel kanser, itu mercury. So sebelum ni ada banyak produk timbang kati yang mengandungi mercury. Kan? Kita boleh buat iklan awareness. Bahayalah mercury ni, sikit-sikit nanti engkau boleh mati. Dalam makeup banyak kan produk kecantikan sebab nak cantik. So dia belilah yang murah-murah. Nak beli SK2 tak mampu. Kan nak beli simplicity, itu out of our league. Itu artis-artis je pakai. Kita temulawak jadilah. Tapi rupanya ada mercury. Kan? Temulawak tu dia ada menghakis pula. Memanglah putih. Sebab dia menghakis kita punya kulit. So, bila kita tahu bahaya di hadapan, kita boleh berusaha datangkan awareness. Tapi untuk tutup aurat, bila kita datangkan awareness, bila orang yang faham datangkan awareness, kita boleh pula marah orang tu.
Kan kalau tak pakai apa tu bahaya juga, Kak. Kan macam orang tanya, "Ustaz, boleh ke saya sembahyang pakai necktie je?" Mana sah? Tak tutup aurat pakai necktie je. Kan. So, kerana Allah Maha tahu betapa bahayanya maklumat-maklumat ni disebarkan, sebab tu Allah halang daripada awal. Kita mungkin sangka, tak ada apa ni. Oh, tak pakai makeup. Ustaz. Okay, kalau sembahyang tak pakai makeup, sah tak? Kalau sembahyang pakai makeup sahaja, Nak ambil uduk kena cuci kan Ustaz? itulah kalau dah ambil uduk, pakai makeup je. Lepas tu sembahyang, boleh tak? Sah tak? Tak sah lah, tak tutup Tak aurat tu. sah sebab tak tutup aurat. Ni pakai makeup saja memang tak sah lah. Kena pakai pakaian menutup aurat. Gitu. Soalannya, pakai makeup saja. So, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka, ini yang menakutkan. Azab pedih itu dari dunia lagi. Azab yang pedih itu bermula dari dunia. Allah nak bagi tahu perkara ini sangat berat. So kalau kita terlibat dalam industri ini, wow, itu sangat berat. Sebab azabnya bermula dari dunia. Dan hukum dunia dimulakan dengan hukum qazaf. Sebat 80 kali. Kau sebarkan berita tanpa 4 orang saksi, azabnya bermula dari situ. Dan lihat pula, dia punya consequences, akibatnya. Boleh jadi akhirat akan dikenakan azab lagi. Dan Allah kata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah guna perkataan yang sama. Tatkala Allah berbicara dengan malaikat. Kan malaikat pernah skeptik tentang kita. Allah kata dekat ujung apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wallahu a'lam ma la ta'lamun. Kalau kita sedang berada pada posisi malaikat yang skeptik, yang belum dapat terima sebab tak tercapai akal kita. Allah kata Allah tahu apa yang kau tak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kamu baca cerita Nabi Adam, juga Allah ulang ayat yang sama. Dan sekarang Allah bagi tahu, Allah tahu benda ni yang kamu tak tahu. Tuan-puan tahu tak apa perangai budak lelaki dekat asrama? Kalau kita ada anak-anak yang comel, yang cantik, yang cun, tolong pesan pada dia, jadikan dirimu mahal. Jangan mudah-mudah nak bagi gambar pada orang lain. Jangan mudah-mudah nak tunjuk kecantikan pada budak lelaki. Sebab rata budak lelaki yang tak terkawal ni, dia akan jadikan gambar-gambar yang cantik, yang cun ini sebagai modal dia melancap. Sampai macam tu tahap hinanya gambar anak kita. Modal dia nak lepaskan nafsu dia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah tahu risiko, bahaya. Kamu langsung tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak mampu. Akal kita takkan mampu nak capai.
Kita tak tahu kesan buruk perbuatan kita. Tak tahu. Kita menganggap, nanti aku mati okeylah tu. Tak. Sudirman sampai sekarang kan orang sebut-sebut. Tan Sri P. Ramlee sampai sekarang orang sebut-sebut. Dia pernah tahu ke nama dia akan masyhur sampai ke hari ini? Tak tahu. Fir'aun sampai ke sekarang orang sebut-sebut. Dia pernah tahu ke orang untuk kutuk dia? Tak. Dan kita tak tahu legasi yang kita bakal tinggalkan. Gambar dalam Facebook. Berapa lama bertahan? Ratusan tahun mungkin selepas kita mati masih wujud. Wow. Dia tak pernah gambarkan kesan buruk tu. Tapi Allah tahu. Sebab tu, dengan sifat Rahman dan cinta serta kasih sayang dia pada orang beriman, Allah nasihatkan dan halang dari awal lagi. Allah sudah halang benda ni sejak 1400 tahun sebelum kita lahir. Oh, how sweet. How sweet it is. 1400 tahun sebelum kita lahir, Allah sudah sediakan segalanya untuk kita. Maka kita tak perlu hujah. Apa salahnya? Kita nak tahu je. Ini semua untuk kebaikan supaya manusia lain berhati-hati. Benda ni boleh jadi maklumat untuk orang lain. Dan lain-lain hujah yang nak membenarkan perbuatan salah kita supaya viralkan. Jangan sangka ia baik. Ia sebenarnya sangat buruk. Ada kelas. Tak apalah kalau kau ambil dulu pun okey. Alhamdulillah, thank you. Aku asal. Thank you. Ganti semalam. Okay, thank you. So, pastikanlah kita turut sama menjaga maruah orang lain. Asal. Kalau gitu, okey. Kalau begitu, kalau kita berusaha untuk jaga maruah orang lain, Allah pasti akan tutup aib kita. Pasti. Betul Puan Syafini. Teknologi AI sekarang, kita masukkan gambar kita, dia boleh generate gambar yang sebiji dengan aksi yang pelbagai. Oh, tapi Allah tahu, kalau kita berusaha tutup aib orang lain, Allah akan pastikan AI takkan boleh sentuh kita. Jangan khawatir, jangan risau. Kita berusaha jaga maruah orang lain, Allah akan tutup aib kita rapat-rapat. Dan kalau kita sibuk cari aib orang lain, Allah akan buka aib kita walau kita berada di tengah rumah. Kan hadis daripada Imam Ahmad, daripada Muhammad ibnu Bukhair, daripada Musa ibnu Musa, Maimun ibnu Musa al-Mar'i, daripada Muhammad ibnu Abbad al-Makhzumi, dari Sauban, seorang sahabat Nabi, dan dia dengar dari Nabi telah menyampaikan, janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah, jangan pula mencela mereka, serta janganlah mencari-cari aib mereka, kerana sesungguhnya siapa yang mencari aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya hingga mempermalukannya di dalam rumah. Apa maksud mempermalukan di dalam rumah? Dia tengah lepak-lepak dalam rumah dia, buka TV, keluar berita tentang dia. Sedangkan dia tak ke mana-mana pun. Dia malu sendiri dalam rumah. Sebab siapa yang paling tahu tentang aib kita? Allah. Allah. Wow. Dahsyat.
Kemudian Allah tutup peringatan itu dengan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha raufur rahim. Kalaulah bukan kerana kelebihan kurniaan Allah dan rahmatnya, wa annallaha raufur rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Tuan-puan, ayat yang ini sama macam ayat 10. Kan? Ayat 20 sama macam ayat 10. Tergantung sampai warahmatuhu ni. Tergantung. Kalau kita tengok ayat 14, dia ada jawapan dia, lamassakum walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Lam itu adalah jawapan. Kalau bukan kerana kurniaan Allah, maka sudah tentulah kamu akan diazab. Itu lamassakum. Tapi ayat 10 dan ayat 20 tak ada lam tu. Sampai warahmatuhu tu tak ada lam. Wa annallaha raufur rahim ayat lain. Sama macam ayat 10. Wa annallaha tawwabun hakim. Itu petikan lain, ayat lain. So sekarang ni ayat 10 dan ayat 20 Allah gantung. Allah gantung. Kalau bukan kerana rahmat dari Allah dan Allah senyapkan. Allah tak sebut sebab kita tak dapat nak gambarkan betapa murkanya Allah setelah dia beri nasihat, beri peraturan, beri undang-undang, kita masih langgar. Kadang bapa kita ada masa-masanya dia. Ayat tu tergantung sebab Allah sedang tahan marah. Kita kadang ada waktu-waktunya kita terlalu nakal. Bapa kita sampai tak boleh nak tahan sabar. Kan? Sampai bapa kita kata, nasib kau ni anak aku je. Macam tu. Aku cuma kenangkan kau ni anak aku je. Kalau anak kucing, aku dah buat sate dah. Allah cuma terkenangkan kita ni orang beriman je. Kalau bukan orang beriman yang melakukan kesalahan ni, Allah tak ambil peduli pun. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan kurniaan Allah dan rahmat kepadamu. Sebab kesalahan yang di atas ayat 19 itu kesalahan yang berat. Kerana dia menjadikan komuniti orang beriman rosak. Siapa yang rosakkan? Kita. Kita merosakkan komuniti orang beriman. Apa beza kita dengan iblis yang merosakkan anak Adam? Satu Allah gantung ayat tu. Dan ayat 21. Terus Allah kata, jangan ikut jalan syaitan. Sebab jalan di atas semua khutuwati syaitan. Nampak tak kesan dia? Nampak. Jangan ikut jalan syaitan. Semua tu syaitan suka. Apa yang syaitan suka ialah dia nak pengaruh orang beriman, komuniti orang beriman untuk ke neraka. Lalu kaitan dia ni, wahai orang beriman, jangan tattabi'u. Jangan ikut
Ittaba'a yattabi'u. Ittiba' ni, apa maksud ittiba'? Ikut. Ikut yang macam mana? Cara jalan, langkah. Langkah. Ittiba' ni ikut step by step. Ikut sebiji-sebiji. So, kalau untuk sunnah, kita itba'us sunnah. Kita ikut sebiji-sebiji. Sekarang ni Allah kata, jangan ikut sebiji seperti yang syaitan buat. Oh, sebelum tu, Ra'uf tu apa Ra'uf? Ayat 20 tu, Ra'uf. Kita selalu dengar Rahman, Hubbun, cinta. Ra'uf ni cinta yang mendalam. Ra'uf ni cinta yang mendalam. Dan Ra'fah ni dia ada rasa kasihan, ada belas. Kalau bukan kerana Ra'fun dari Allah ni, rasa kasihan, rasa belas, kalau bukan kerana nama itu, kita dah diazab macam umat terdahulu. Itu weightage perkataan Ra'uf. Allah tak guna Rahman. Allah guna Ra'uf. Dan ini special untuk orang beriman. Sebab lazimnya orang beriman, bila Allah tegur dan dia tahu dia buat salah, orang beriman buat apa? Dia akan taubat, dia akan istighfar. Dan cuba tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan istighfar. Kan maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa antum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka kerana engkau Muhammad berada di sisi mereka. Dan Allah tidak mengazab mereka kerana ada dalam kalangan mereka yang beristighfar. Kata Allah guna Ra'uf. Setelah kita diberi nasihat, kita sedar salah kita, kita bertaubat dan beristighfar. Sebab kesalahan-kesalahan yang dibuat ini, kesalahan-kesalahan yang layak dapat azab. Yelah, standard syirik kot. Kan level subhanak, level itu. Kesalahan-kesalahan ini besar, berat, layak dapat azab. Allah tutup dengan wa annallaha raufur rahim. Allah sangat belas. Sangat kasihan. Masih lagi beri masa, masih lagi kerana ada dalam kalangan kita yang masih beristighfar. So kita menumpang tuah mereka-mereka yang melazimi istighfar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, jangan kamu ikut sebiji khutuwati syaitan, jalan yang diukir oleh syaitan. Kerja syaitan ni, dia memang nak jadikan normalisasi, perkara keji itu sebagai normalisasi dalam kalangan manusia. Mereka hasut manusia untuk menolak orang beriman. Dan ayat ini 2 kali Allah sebut yattabi' khutuwati syaitan. Awal la tattabi'u khutuwati syaitan, kemudian wa may yattabi' khutuwati syaitan. Kenapa ulang 2 kali? Benda ni jelas. Benda ni spesifik. Surah Anfal.
Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. So, Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. So, keraplah bertaubat dan beristighfar. Ada tak saya share dekat mana? Dekat Facebook kot, reel tentang istighfar tu. Ada seorang syekh ni, dia sedang beri kuliah tentang minta ampun ni, tentang istighfar, kebaikan dia, kelebihannya. Lalu habis kuliah, pintu bilik dia tu diketuk oleh seorang lelaki. So lelaki tu perkenalkan diri. Dan dia kata, saya sangat teruja dan terharu dengan Syekh punya kuliah. Saya cuma nak berkongsi tentang kehidupan saya. Dia kata, saya cuma nak berkongsi tentang kehidupan saya dan moga Allah tidak anggap ni sebagai nak menunjuk-nunjuk. Dia kata macam ni, wallahi Syekh, saya sehari saya akan habiskan masa beristighfar sekurang-kurangnya 30,000 kali. Satu hari. 30,000. Kita habiskan masa 8 jam tengok Facebook. Dia habiskan masa 30,000 untuk istighfar. Lalu Syekh tu sangat teruja. Wih, apa yang Allah bagi pada engkau? Syekh tu terus tanya. Wih, apa yang Allah bagi pada engkau? Dan orang ni kata, wallahi, Allah bagi pada saya sesuatu sebelum saya sempat angkat tangan berdoa. Allah layan dia macam dalam syurga. Belum minta, Allah dah bagi. Belum sempat angkat tangan, Allah dah bagi. So itu antara manfaat di dunia istighfar. Antara manfaat istighfar di dunia. So boleh tinggalkan kerja lain, istighfarlah. Ya tu linknya. Beristighfarlah. Sebab ada apa? Saya dengar duahan isteri saya. Dia kata, bang, kalau lelaki ni dia boleh konsisten tau bang ibadah dia. Lelaki ni boleh konsisten ibadah. Tapi kalau perempuan, dia tak boleh macam tu sebab dia ada masa-masa dia. Dan waktu itu dia punya level of consistency tu terus merudum, jatuh. Dia tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh nak solat, tak boleh baca Quran. So why not kita mulakan dengan ini, istighfar. Sebab istighfar dia bukan perlu tenaga yang besar dan banyak. Halangan utama istighfar ni satu je. Itu halangan paling utama. Lupa. Itu je. Kalau teringat, terus buat. Halangan paling utama, lupa. Tentang mood ni, yang itu sebab saya tak faham. Dalam mood wanita ni pelbagai. Dia macam rainbow tu, macam-macam warna. Tapi yang penting, halangan utama dia lupa. Selagi tak lupa, selagi tu buat. Istighfar je. Istighfar je. So, وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Nampak tak? Allah terus sebut tentang keinginan syaitan untuk kita dekati zina. Sebab zina adalah innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Syaitan akan menyuruh buat benda yang buruk, fahsyat dan mungkar, keji dan mungkar.
shameless dan mungkar. Walau macam mana pun dibaluti dengan nama agama, kalau dia menuju kepada fahsyat dan mungkar, yakinilah itu adalah jalan-jalan syaitan. Walau yang keluar tu daripada apa? Gurauan Ustaz Nazri, yakinilah itu adalah jalan-jalan syaitan. Gurau-gurau 18 esek, gurau-gurau berlebihan, melampau. Itu. Sebab terbukti dalam surah Hadid. Itu mujadilah. Bermula dengan najwa, bisikan. Lama-kelamaan, kita boleh dikawal oleh syaitan. Dia bermula dengan bisikan je. Lama-kelamaan, syaitan sudah menguasai, malah boleh beri arahan pula pada kita. Itu surah mana? Mujadilah. Mujadilah. Bukankah sepanjang Ramadan kita juga menerima arahan dari syaitan? Ada tak terima arahan dari syaitan? Tuan-puan rasa tak arahan tu? Kak Syida pernah rasa terima arahan dari syaitan? Sentiasa Ustaz. Ada? Selalu Ustaz ada je bisikan-bisikan syaitan. Tak? Waktu Ramadan, ada tak? Ada, tapi sebab Ramadan tu Tapi tak tahu yang mana. Tak rasa lah tu. Okey. Arahan daripada syaitan, waktu Ramadan, cepat membazir. Terbanyak pula nak macam mana ni? Buang je lah, buang. Lepas tu tak rasa bersalah. Sebab kita sudah lama dikawal. Cepat membazir. Mana-mana isi rumah. Rumah Ustaz Nazri pun sama. Dapat makanan dari Masjid Negara, ada 3 tapau. Sampai ke rumah, isteri dah masak. Habis yang macam nak buat dia. Lebih pula makanan kita hari ni. Kita buang lah. Membazir itu sangat mudah. Peti sudah penuh. Rumah saya ada 1 peti ais, ada 1 freezer. Penuh dua-dua dengan makanan. Bagi jiran. Tak bagi dah. Tak bagi dah. Ya, tak terfikir nak bagi jiran. Sebab jiran depan rumah tu dah pindah. Tak terfikir pula jiran sebelah tu. Tapi selalunya kita beranggapan apa? Jiran pun dah kenyang. Bagi guard kan banyak tu ruang-ruangnya tu. Itulah bila dikawal oleh syaitan, dirimut dari jauh, kita bila dah terbiasa tu kita akan buat macam tu je. Tanpa rasa bersalah. Wah, itu. Dahsyat. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Kali keempat. Surah Nur kita boleh lihat juga dalam bentuk Allah sangat beri kita peluang. Sangat banyak kurniaan dari Allah. Sangat banyak. Dan untuk kesekian kali Allah kata, kalau bukan kerana kurniaan dari Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tak ada seorang pun antara kamu yang bersih dari dosa selama-lamanya. Tak ada seorang pun antara kita yang bersih selama-lamanya. Walakinallaha yuzaki mayyasha. Tetapi Allah menyucikan kita, membersihkan kita bagi siapa-siapa yang nak.
Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar. Kenapa mendengar pula? Kenapa mendengar pula? Sebab kita nak istighfar tu Ustaz, mesti Allah mendengar. Betul. Tepat. Allah tutup dengan, aku dengar tau. Dengar apa? Aku nak dengar kau ucap istighfar. Aku nak dengar kau mohon bersihkan dirimu. So sweet lah cara Allah susun ayat dia tu. Sangat tepat, yet sangat mendorong kita untuk segera buat. Allah tak kata aku tunggu, tak. Aku dengar. Aku dengar ungkapan-ungkapan istighfarmu. Aku dengar ungkapan-ungkapan engkau buka aib orang. Aku dengar apa yang kau ikut syaitan cakapnya. Aku dengar. Bukan kerana rahmat Allah, kau takkan suci selama-lamanya. Tapi aku nak sucikan kau. Aku nak sucikan siapa yang nak. Dan aku dengar. Dan aku tahu siapa yang buat. Dan kali ini, Allah bagi tahu akibatnya dalam bentuk walakin, akan tetapi. Allah bagi jalan keluar. Allah bagi tahu sebenarnya dia memang nak tolong kita. Kalau bukan kurnia dia, tak ada siapa boleh melawan syaitan. Kalau bukan kerana lindungan Allah, kalau bukan kerana bantuan Allah, semua manusia akan ikut syaitan sajalah jawabnya. Tapi Allah bantu dengan beri kekuatan pada kita. Kekuatan demi kekuatan untuk kita berupaya menolaknya. Jangan kata kita boleh menolak godaan syaitan. Tak. Semua kerana rahmat dan bantuan dari Allah. Wow. Dan Allah bantu dengan memberikan akal. Allah bantu dengan turunkan Quran. Allah bantu dengan jujukkan ayat-ayatnya ni. Allah bantu kita dengan berikan guru, perkenalkan kita dengan penipuan syaitan, belajar talbis iblis. Banyak sangat, terlalu banyak Allah bantu. Allah bantu dengan beri iman pada kita. Sebab kalau tanpa iman, kita gagal untuk jaga kemaluan. Allah bantu dengan beri taufik untuk kita lawan bisikan syaitan. Untuk dapat iman dan taufik ini, kita kena buat apa? Doa dan usaha. Minta taufik pada Allah untuk tingkatkan iman. Wow. Dan Allah bantu kita dengan solat. Sebab dengan solat, hanya solat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Cuba tengok, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. So, solat itu yuzakki mayyasha. Solat itu menjadi penyuci, pembersih kita. So, rupanya kalau kita masih nak gurau-gurau macam tu, masih suka nak kejar aib orang, something wrong pada solat kita. Kan macam hari Isnin hari tu, surah Al-Ma'un. Yes, there is something wrong pada solat kita. Allah ada sebut pasal solat ke? Tak. Tapi kaitan kuatnya tu, kaitan rapatnya tu. Iblis bermula dengan tidak sujud. Kita lindungi diri kita dengan perbanyakkan solat dan sujud. Wow. Tak tu kan yang semalam saya duk bincang dengan apa? Dengan rakan setugas. Rupanya
Arahan-arahan dari Allah ni akan mendatangkan, akan menghasilkan benda yang spesifik dalam hidup kita. Kalau dengan istighfar tadi, dia akan menambah kita punya rezeki. Dengan istighfar tadi, dia akan menghilangkan hijab antara kita dan Allah. Kita punya rezeki menjadi luas, senang, mudah, bukan solat. Bukan sebab solat. Selalu orang solat duha, nak rezeki luas kan? Tak. Solat fungsi dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Fungsi dia yuzaki. Itu fungsi solat. Part rezeki Allah sebut istighfar. So, dia ada fungsi-fungsi tertentu. Untuk bersihkan harta, zakat. Untuk takwa, puasa. Untuk takwa, puasa. Dalam solat, untuk ingat Allah. Dalam solat tu untuk ingat Allah. Kesan solat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau anak belum kahwin, Nabi suruh puasa kan? Siapa yang mampu kahwin, siapa yang belum mampu kahwin, Nabi suruh puasa. Kerana nak membina takwa. Tapi di samping itu, untuk elakkan daripada fahsyat dan mungkar, perbaiki solat. Perbaiki solat. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Allah bersihkan siapa yang dia nak. Allah bersihkan dosa siapa yang dia nak. Dan Allah akan beri taufik untuk mengetuk pintu hati manusia tu untuk bertaubat. Dan kalau ada keinginan untuk bertaubat, sebenarnya kita sedang dapat taufik dari Allah. Maka kalau tengah berjalan dan tengah memandu kereta, tiba-tiba kita teringat dosa kita, maka teruslah bertaubat. Kadang datang balikkan, throwback apa yang pernah kita buat dulu. Waktu tu Allah nak dengar taubat kita. Waktu tu Allah sedang beri peringatan pada kita untuk bertaubat. So, bila throwback tu datang, manusia boleh pilih untuk kekal berhayal. Kan bagus kalau jadi lagi macam dulu tu, waktu muda-muda. Lah, yelah aku pernah buat macam tu lah. Kan teringat? Kerana Allah beri pilihan. Engkau nak berhayal dengan kenangan silam, atau engkau nak menyesali perbuatan tu dan bertaubat. Dan Allah choose siapa yang dia nak bagi ilham tu. Itu bukan saja-saja throwback, teringat balik, tak. The best part, waktu solat kita teringat. Teringat dengan kekasih lama. Waktu dating dulu. Tergambar jelas picture tu. Adakah Allah nak kita berseronok-seronok mengingati dosa kita? Allah nak kita bertaubat. So, rupanya from time to time, dia ada renew taubat tu. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat. Kalau bukan kerana Allah izinkan, ya syaitan mengganggu. Kalau bukan kerana Allah izinkan, supaya kita memilih. Kan keizinan Allah tu supaya jadi apa? Jadi ujian buat kita. Kita pilih untuk buat apa waktu tu? How do we choose? Apa tindakan yang kita nak buat? Ke kanan atau ke kiri? Ada orang teringat dengan kekasih lama. Allah datangkan tu tujuannya untuk kita bertaubat. Tapi dia memilih untuk apa? Dia kat mana sekarang? Nombor telefon dia, cari nombor telefon tu. Sanggup hubungi kawan-kawan lain, cari pula nombor telefon, buat hubungan semula. Wah,
Kan? Layan kenangan. Ya, ada gangguan syaitan, tapi kita pilih untuk apa? Untuk stop di situ atau teruskan ke kancah yang syaitan suka. Reunian. So Allah akan bawa siapa saja ke jalan kebenaran. Beri ilham begitu, beri taufik. Sebab jika kita ada keinginan dalam hati pada kebenaran, kita akan terus menuju ke situ. Kalau tak ada keinginan, kita akan nafikan dan ingatan itu terkubur. Allahu sami'un alim. Allah mendengar taubat kita dan Allah tahu. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Ustaz, tak tahu kupasan Ustaz yang pada ayat 21 ni. Betapa banyaknya pilihan Allah, fadl minallah kan pada kita yang hamba-hamba dia ni. Bukan nak kata kita ni yang hamba yang terbaik kan, tapi bila Allah pilih kita untuk mendengar sedikit peringatan daripada Ustaz, daripada ayat sini daripada walaula fadlullah tu sampai ke ayat 1 ni pun masih lagi ada ayat tu kan, ayat peringatan keempat lah kan, peringatan Allah yang keempat ni. Jadinya kalau kita yang Allah pilih ni bersama-sama pagi ni kan, so insyaAllah kita istiqamalah dengan peringatan-peringatan dari Allah ini. Maknanya bukan saja-sajalah Allah hantar Ustaz untuk bagi kita buka surah An-Nur ni kan. Tak apalah, walaupun kita ada dugaan-dugaan yang di belakang tu, tapi dengan niat kita untuk bagi diri kita, matlamat kita lah untuk berada di syurga Allah. Jadi rasa banyak sangatlah pemberian Allah pada diri Kak Syida lah kan, daripada zero now sampai sekarang, sentiasa dalam rahmat Allah lah kan, berdampingan sahabat-sahabat Al-Quran, jumpa dengan Ustaz. Ustaz pas pula ayat ni kan untuk kita sentiasa bertaubat lah. Setiap Allah bagi sesuatu flashback, throwback, itu sebenarnya Allah nak kita istighfar, untuk Allah nak kita dengar kita merintih, untuk kita bertaubat dan kita menyesal segala perbuatan kita, kesilapan kita, dan juga kesilapan kita banyak bercakap hal orang, buka ayat orang masa muda-muda kan, ikut perasaan, ikut hati kan, panas orang kata panas bara ni semua ada Ustaz. Tapi untuk the end ni Allah bagi rezeki lah untuk bersama-sama sahabat dan juga Ustaz semua. Banyak dosa Ustaz Kak Syida Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan dan kepesan pagi ini. Walaupun Kak Syida tak dapat dengar sepenuhnya pada pertengahan pada awal tadi sebab urusan anak, tapi di hujung-hujung ni Allah nak Kak Syida dengar. Allah bagi penghatian Kak Syida supaya terus sama-sama dengan circle of Al-Quran ini dan sahabat-sahabat semua. Minta maaf Ustaz, agak emosional sikit pagi ni. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas kepadaan pagi ni. Kak Syida rasa terkesan sangat Ustaz daripada ayat 17 sampai 21 ni. Terima kasih Liza. Kalau sambung apa-apa silakan. Kak Syida sangat tahulah dengan perkongsian pagi ni. Ingat tutup tadi lah, tapi sabar tunggu suami on the way balik. Anak ambil barang-barang anak, nak pergi hospital semua. Allah bagi rezeki sikit tutup pagi ni. Di hujung ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Nak kena dengar balik rakaman ni supaya istiqamah di atas landasan yang Allah tentukan. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai ke akhirnya dan kita punya end up kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua ya. So dengan itu Ustaz, kita endkan sesi kita di pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa puasa 6. Waalaikumsalam Ustaz. Belum habis lagi Ustaz, Kak Syida masih lagi usaha tanpa kita nak habiskan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kita habiskan puasa 6 ni, saling ingat mengati ya insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Jazakallah khairan. Terima kasih Sal. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas support JAA ni. Semuanya kembali pada sahabat-sahabat semua. Cuma sahabat-sahabat pilih lah sama ada untuk berada dalam circle ni untuk mendapat ilmu atau untuk saja-saja suka-suka saja kan, untuk kata sekadar untuk melepaskan kata tanggungjawab sekadar berada. Tapi dekat dalam kita ni ada peringatan-peringatan yang Allah bagi. Terima kasih daripada Kak Syida dengan sahabat-sahabat admin lain semua atas support sahabat-sahabat semua dengan bayaran Pak Ustaz, dengan kata memberikan masjid ilmu dengan sumbangan pada ustaz-ustaz kita. Guna untuk ustaz-ustaz kita tak gunakan lain. So insyaAllah kita jumpa lagi pagi esok dengan sesi Ustaz Mustafa Suki ya, insyaAllah. Terima kasih Liza, jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih ya. Dan itu saya endkan sesi pagi Terima kasih Syida, Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Fah. Terima kasih ya. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Saya endkan sesi pagi ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.